Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maksudnya, dan demi masa, sungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr, surah yang ke-103 ayat 1 sehingga ayat 3. Allah bersumpah demi masa dan dikaitkan dengan rugi. Apakah yang boleh kita fahami daripada perkaitan antara kedua kalimah ini? Kefahaman yang mudah tentang masa adalah sifatnya yang sentiasa bergerak ke hadapan dan tidak akan kembali. Sesiapa yang tidak dapat memanfaatkannya, maka mereka akan kehilangan masa dan sebenar-benarnya menjadi orang yang rugi. Sebaliknya, sesiapa yang dapat memanfaatkan masa, maka mereka akan dapat menikmati salah satu daripada nikmat Allah ini dan akan menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat yang pertama dan kedua surah Al-Asr ini, Allah menegaskan melalui sumpahnya, demi masa, bahawa manusia akan sentiasa berada dalam keadaan rugi. Siapakah orang yang rugi ini? Amat menakjubkan kerana ayat ketiga dan terakhir surah ini tidak menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang rugi itu. Dalam ayat yang pertama dan kedua surah Al-Asr ini, Allah menegaskan melalui sumpahnya, demi masa, bahawa manusia akan sentiasa berada dalam keadaan rugi. Siapakah orang yang rugi ini? Amat menakjubkan kerana ayat ketiga dan terakhir surah ini tidak menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang rugi itu. Sebaliknya, disenaraikan dan dijelaskan tentang orang yang tidak rugi atau orang yang beruntung, iaitu mereka yang pertamanya beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat dan qada dan qadar, iaitu yang melibatkan aspek akidah Islam. Yang kedua, melakukan amal soleh, dan ini merujuk kepada aspek syariah Islam. Yang ketiga, berdakwah, yakni menyampaikan kebenaran Islam dengan ilmu, dan ini merujuk kepada aspek ilmu di dalam Islam. Dan yang keempat, nasihat, menasihati dengan amalan kesabaran dan amalan kebaikan yang lain yang berkaitan dengan akhlak di dalam Islam. Secara mudahnya, jika difahami secara terbalik, orang yang rugi adalah mereka yang pertamanya tidak beriman atau kufur kepada Allah. Yang keduanya, mereka ini orang yang melakukan maksiat. Yang ketiga, mereka adalah orang yang menolak kebenaran Islam yang disampaikan dengan ilmu kepada mereka. Dan yang keempat, mereka sentiasa mengajak kepada permusuhan dan perkara keburukan. Penggunaan kalimah illa ataupun kecuali sangat besar fungsinya di dalam surah Al-Asr ini, kerana ia mencetuskan daya berfikir aras tinggi kita untuk meneroka secara mendalam pengajaran wahyu Allah ini. Pada asasnya, surah ini tidak menyuruh atau menggalakkan kita menjadi orang yang rugi. Lantaran itu, kalimah illa ini memisahkan antara makna ayat yang pertama dan kedua dengan kehendak dan maksud ayat yang ketiga. Ayat ketiga inilah maksud dan tujuan sebenar pengajaran surah ini, iaitu memerintahkan kita menjadi orang yang beruntung.
atas sifatnya yang dijadikan oleh Allah sentiasa bergerak ke hadapan dan tidak berhenti, maka manusia tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberhentikan ataupun menguruskan masa. Kita hanya boleh mengurus diri kita agar dapat memanfaatkan masa yang dijadikan oleh Allah dan masa yang melalui garis kehidupan kita. Secara terperinci, surah Al-Asr ini mengemukakan 5 perkara atau pemberi ubah penting yang boleh dijadikan asas kepada kita mempelajari kemahiran menguruskan diri dan memanfaatkan masa dengan cara yang terbaik yang dituntut oleh Islam. Antara pemberi ubah tersebut adalah pertamanya masa, yang kedua iman, yang ketiga amal soleh, yang keempat dakwah, dan yang kelima nasihat menasihati. Masa adalah pemberi ubah tidak bersandar ataupun bebas, manakala 4 perkara yang lain ini adalah pemberi ubah bersandar, iaitu bersandar kepada faktor masa. Oleh itu, dalam kaedah pembinaan diri, usaha menguasai keempat-empat amalan orang yang beruntung ini amat bergantung kepada faktor masa. Sebagai pemberi ubah tidak bersandar, masa tidak boleh dikawal dan tidak boleh diuruskan. Oleh itu, kejayaan menguasai keempat-empat amalan ini bukanlah disebabkan kejayaan mengurus atau mengawal masa. Sebaliknya, kejayaan menguruskan diri dalam tempoh masa terhad yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pengurusan diri dalam Islam tidak didasarkan kepada kitaran tahun dan bulan. Sebaliknya, didasarkan kepada kitaran hari. Kitaran tahun dan bulan hanyalah untuk melengkapkan bilangan masa yang berjalan dan kiraan umur manusia. Manakala kitaran hari dijadikan sebagai asas kepada pembinaan insan yang bertakwa, seperti mana firman Allah di dalam surah Yunus ayat 5 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Maksudnya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar terang benderang dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan setiap satunya pada paksi peredaran masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan kesemuanya itu melainkan dengan faedah dan kegunaannya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesarannya, satu persatu bagi kaum yang berkehendak mengetahuinya. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi adalah tanda-tanda yakni kekuasaan dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Kitaran hari memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri melalui amalan kebaikan secara berulang. Kerana hari adalah tempoh masa berulang terpendek yang dijadikan oleh Allah secara silih berganti untuk memudahkan kita membuat penilaian atau muhasabah dan seterusnya membuat penambahbaikan secara berterusan kepada diri dan amalan kita. Oleh itu, proses pembinaan diri hendaklah didasarkan kepada kitaran masa sehari. Proses pembinaan diri untuk menjadi orang yang beruntung seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 adalah berasaskan kepada pengurusan diri pada setiap hari.
Kesimpulannya, urus diri, terurus hari, sempurnalah diary kita. InsyaAllah dengan izin Allah, kita akan menjadi antara orang yang beruntung yang disebut di dalam surah ini. Secara tidak langsung, inilah yang dikatakan konsep pengurusan masa menurut Islam. Amalan pengurusan diri yang baik bermula daripada kehendak dan keazaman dalaman untuk berubah menjadi lebih baik. Kehendak dan keazaman dalaman ini boleh dibentuk melalui amalan terbaik pengurusan diri yang dimulakan dengan perancangan hari. Proses ini hendaklah dilakukan oleh setiap orang Islam, tidak kira peringkat umur atau latar belakang kehidupan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberikan panduan asas untuk kita semua, iaitu kewajipan solat fardu 5 waktu. Kewajipan solat fardu 5 waktu mengajar kita menguruskan diri dengan cara yang sempurna, meliputi aspek masa, iman, amal soleh, dakwah dan nasihat menasihati. Secara terperinci, solat fardu juga mengajar kita membuat perancangan untuk menghadapi hari kita dan seterusnya menjadi orang yang beruntung seperti yang dikehendaki dalam pengajaran surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Ungkapan berikut mungkin boleh memudahkan kita mengetahui dan memahami hubungan antara solat dengan amalan perancangan harian, iaitu orang yang sembahyang adalah orang yang merancang. Orang yang sentiasa bersembahyang sepenuh hatinya adalah orang yang terbiasa merancang seluruh harinya. Solat fardu mengajar kita membuat perancangan harian dengan yang pertamanya, menetapkan niat dan matlamat dalam kehidupan seharian kita. Yang keduanya, mengutamakan yang utama. Yang ketiga, menyusun jadual harian berdasarkan seruan azan. Yang keempat, beramal secara jamaah. Dan yang kelima, bermuhasabah dan mengawal diri. InsyaAllah, perincian kepada 5 keperluan perancangan harian ini akan dibincangkan dalam siri kedua video yang akan menyusul. Terima kasih kerana menonton. Semoga sedikit perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat kepada kita semua untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dijemput untuk like dan share video ini agar lebih ramai saudara kita mendapat manfaat daripadanya, dan seterusnya untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan notifikasi daripada video-video yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan segala hormatnya dijemput untuk subscribe dan kongsi channel ini dengan sahabat dan saudara mara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.